Kri selaku Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum Datuk Seri, sihat? Terima kasih, alhamdulillah. Selamat datang ke studio wanita hari ini. Terima kasih ya. Baik Datuk, izinkan saya untuk terus ke agenda kita untuk hari ini. Ya. Kita bercakap mengenai kempen hentikan keganasan terhadap wanita yang diadakan pada setiap 25 November. Mungkin Datuk Seri secara mukadimahnya boleh perincikan serba sedikit mengenai sambutan ini. Ya, terima kasih. Sebab kalau setiap tahun semua negara di seluruh dunia ini akan meraihkan, bukan meraihkan wanita dianiayakan, tetapi meraihkan hari ini disambutkan iaitu eliminate violence against women ataupun EVAW, ataupun apa orang kata hari untuk menangani keganasan terhadap wanita. Dan kenapa ini penting adalah kerana dengan kita meraihkan ini, menyambut hari ini, ia memberi kesedaran dan juga memberi pengetahuan kepada terutama sekali golongan wanita. Mereka tahu bahawa mereka tidak keseorangan dan mereka boleh ambil tindakan terhadap sesiapa yang melakukan keganasan ini terhadap mereka. Sebab bagi kita wanita ataupun lelaki ataupun sesiapa saja, kanak-kanak pun, mereka adalah manusia. Maka mereka tidak harus dicabul hak mereka sebagai manusia. Dan ini dalam hal ini wanita, mereka tidak harus dicabulkan hak mereka. Jadi ini berlaku di mana-mana saja. Tak kiralah sama ada orang tu bangsa, apakah agama, apakah apa budaya dia. Memang ini sering berlaku. Maka sebab itu kita menganjurkan supaya adanya program seperti ini. Kita meraihkan hari sambutan menghentikan keganasan terhadap wanita supaya wanita tahu bahawa dia tidak keseorangan dan kita perlu membantu mereka. Jadi banyak cara lah kalau kita membantu. Kita ada juga kita di Jabatan Pembangunan Wanita, kita di antara jabatan yang memang memberi tumpuan kepada perkara-perkara ini dan mereka mempunyai banyak program supaya mereka dapat membawa bersama wanita-wanita yang ada untuk mereka mengetahui bahawa ini adalah antara program-program di mana kita juga ada membantu mereka melalui penerangan kita. Bagaimana mereka boleh, apa yang mereka perlu lakukan apabila berlaku perkara ini. Dan mereka, sesiapa saja tidak ada hak untuk melakukan ini kepada mereka kerana mereka adalah manusia. Jadi sebab itu kita tekankan perkara ini di kalangan wanita kita. Jadi kalau nak lagi memang banyak lagi perkara kita lakukan. Kita ada undang-undang, banyak kita yang lakukan untuk wanita kita. Ya. Okey, baik Datuk Seri, saya percaya dalam kita menjayakan sesuatu kempen agar ia capai matlamat dan juga objektifnya, pasti pihak kementerian telah melakukan, sedang melakukan dan akan melakukan beberapa usaha untuk kita capai objektifnya. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan kepada penonton. Ya, di antara usaha-usaha yang kita lakukan, memang selain daripada program, kita ada juga dari sudut perundangan juga. Kita baru-baru ini, pada tahun lepas, kita baru meluluskan Akta Anti Gangguan Seksual. Dan melalui akta ini, kita membantu wanita. Cuma apa yang berlaku sekarang ini, kita masih melakukan advokasi. Kita pergi ke negeri-negeri yang lain dan untuk advokasi, kita ada jerayawara kita sebut, untuk seluruh negara dan baru saja berakhir 13 program. Tetapi selain daripada program itu, kita ada juga program-program yang lain untuk komplement program advokasi ini. Dan kita lakukan untuk seluruh negara dan baru berakhir hari Isnin tu di negeri Johor. Tujuannya ialah untuk kita menerangkan kepada orang ramai mengenai pentingnya advokasi ini untuk mereka mengetahui apakah hak-hak kita dan apa yang boleh kita lakukan di bawah Akta Anti Gangguan Seksual ini. Jadi walaupun dari segi undang-undang, kalau berlaku perkara seperti keganasan terhadap wanita, mereka ada juga pilihan lain. Mereka boleh ambil undang-undang action di bawah Sexual Offences Act ataupun Criminal Procedure Code, itu di bawah polis. Tapi ini adalah satu tambahan untuk membantu lebih kepada untuk dapat remedy untuk mereka. Mereka boleh menuntut remedy kalau berlaku sesuatu. Tetapi perlu dijelaskan dahulu. Jadi sebab itu kami pergi jerayawara, pergi ke negeri-negeri dan memaklumkan kepada wanita-wanita
juga keluarga, taklah wanita saja tapi ahli keluarga, rakan-rakan perlu tahu kita punya avenue untuk kita mengambil tindakan. Jadi ini salah satu daripadanya. Dan kita juga ada bekerjasama dengan pihak-pihak lain juga. Ada selain daripada kami saja, kami ada skuad wajah kita panggil, ini volunteer. Dan di situ kami juga melatih skuad wajah ini untuk mengetahui mengenai undang-undang juga. Kita ada klinik undang-undang, perundangan lah. Sebenarnya apabila mereka pertama kali bila kita mengadakan program khusus untuk mereka latihan dari segi undang-undang, mereka bercakap dengan saya lah, terutama sekali ramai ini mereka terdiri daripada ibu tunggal. Mereka cakap dengan saya secara peribadi, kata YB sekarang kami sudah ada tool untuk kita bertindak. Jadi kita alhamdulillah sekurang-kurangnya kita tahu mereka ini tahu apa hak mereka. Kita mahu wanita kita tahu hak mereka terhadap sesiapa saja nak melakukan perkara yang tak baik, terutama sekali kepada pelaku itu. Dan kita tidak mahu pelaku ini berleluasa melakukan sesuatu kepada orang-orang yang mereka suka hati dia nak buat. Jadi kita tak mahu ini berlaku. Okey, baik Datuk Seri, kita dah pun berada di November 2023. Kita nak masuk 2024 dah pun. Setakat hari ini, bagaimana Datuk Seri melihat tahap kesedaran wanita itu sendiri, betapa pentingnya untuk kita sebenarnya melindungi diri kita daripada diganasi maksud Bagi saya, oleh kerana masih banyak kes berlaku, mungkin mungkin ada lagi yang tidak tahu apa nak dilakukan ataupun tidak berani, maka ini perlu dipupuk. Masih membimbangkan. Kalau kita lihat dari segi statistik, saya ada statistik, saya ini kena rujuk kalau statistik ini kita ada statistik yang kita dapat daripada pihak polis. Di mana dari tahun 2021 kita ada statistik yang menunjukkan kita ada negara melibatkan wanita ini diberikan pihak polis kami perlu menggunakan angka dari statistik dari pihak polis untuk kes keganasan ini ada 5,000 lebih tahun 2021. Lepas tu 2022 adalah pengurangan sikit, mungkin masa COVID 4,000 lebih. Lepas itu kita untuk sehingga tahun ini, sehingga Ogos tahun ini ada 2,000 lebih, 2,079 macam tu. Tetapi ini belum lagi penghujung tahunnya. Tapi bukan bermakna bila saya berkata demikian kita rasa macam memang banyak lagi kan. Kita tidak mahu mendoakan itu. Cuma kita tahu bahawa apapun angka itu memang itu tidak patut berlaku. Dia tidak harus berlaku di negara kita, tapi manusia adalah manusia. Jadi maka sebab itu kita ada undang-undang, kita ada khusus-khusus latihan untuk wanita, dan yang saya kata tadi ada skuad wajah. Selain daripada itu juga kita beri kursus dari segi mereka untuk mengetahui bagaimana nak menangani psikologi. Mereka perlu ada sifat-sifat itu dan perlu dilatih juga. Psikososial ini mereka perlu dilatih supaya mereka dapat keyakinan diri dan bagaimana untuk bertindak seterusnya apabila berlaku. Sebenarnya ini sifat wanita ni kebanyakannya lah halus, dia lembut, dan mereka inilah yang kadang-kadang apabila berlaku sesuatu menangis. Dia nak bertindak itu banyak yang mereka fikirkan. Kalau dia ada anak, dia ingat masa depan anaknya, keluarganya. Mungkin kali ini kita gaduh, lepas tu mungkin dia sedar. Tapi ada juga dalam perkara-perkara lain yang mereka mungkin mengingatkan masa depan dia sendiri. Kalau tak ada suami misalnya, tak ada tempat bergantung. Jadi psikososial ini perlu ada. Jadi latihan melalui kita ada macam kita sebut matahari. Lepas tu kita ada iris. Iris tu lebih kepada perundangan. Jadi semua maklumat ini dibekalkan kepada golongan wanita ini supaya mereka tidak ketinggalan dalam apa aspek pun. Mereka memang dibekalkan dengan ilmu yang ada untuk mereka berani ke hadapan. Jadi sebab itu kita perlu menyeluruhlah dari segi latihan. Dan sekarang ini dengan anti gangguan seksual tadi itu, ini menjadi tahap yang terakhir. Kalau mereka nak ambil tindakan,
Inilah tindakan dia dari segi undang-undang. Jadi mereka dibekalkan dengan ilmu itu. Ya. Okey, baik Datuk Seri. Kalau kita dapat lihat di dada-dada akhbar, laporan polis dibuat hanya selepas keadaan kritikal, selepas berlakunya kecederaan dan sebagainya. Kenapa agaknya wanita ini takut untuk tampil meminta bantuan? Ya, sebenarnya banyak sebab lah. Tetapi mungkin mereka seperti yang saya katakan, dia tidak mahu meruntuhkan rumah tangga. Tapi ada juga yang tidak berumah tangga, dia tak berani. Oleh kerana mungkin yalah, saya kata sifat wanita ni mungkin dia tak mahu orang ini meninggalkan dia. Sebab kalau ditinggalkan mungkin dia macam tak ada lagi keyakinan, tak ada orang nak dengan dia lagi. Dia banyak sebab-sebab tertentu. Dan ada jugalah mungkin kerana dia bergantung hidup pada si pelaku itu. Sama ada dia suami ataupun penama pasangan. Jadi dia tidak mahu melakukan ini. Dan kalau biasa kita dengar di akhbar juga, memang dia lapor kepada polis. Soalan ini banyak selalu ditanya kepada kami. Lepas tu dia tarik balik. Jadi sebab itu polis kadang-kadang mereka berhati-hati juga. Sebab si isteri terutamanya menarik balik kes. Jadi sebab itu pihak polis pun mengatakan mereka perlu berhati-hati sebelum mereka to finalize finalize sama ada mereka perlu mengambil laporan itu sebagai satu tindakan yang final untuk mereka. Kerana ramai yang tidak mahu meneruskan kes. Seperti yang dikatakan, dia tak mahu meneruskan kes kerana dia tidak mahu kehilangan pasangan dia tu. Dan juga mungkin anak-anak kehilangan bapa. Jadi mungkin memecah belahkan keluarga. Nanti kalau bercerai-berai ganti anak dengan bapa, anak dengan mak. Jadi wanita ni selalu berfikiran panjang dan mungkin itulah Tuhan memberi kita kekuatan sebagai orang wanita ni. Saya rasa tidak ramai dapat bertahan begitu. Wanita boleh bertahan. Sebab itu kami nak memberi keyakinan kepada mereka. Jangan begitu, jangan biarkan diri disiksa, sengsara begitu. Ada yang dapat membantu kita. Okey, baik Datuk Seri, kita bercakap mengenai kempen ini untuk 25 hari bulan di Sabtu ini. Apa yang menarik mengenai kempen ini? Sebenarnya sebelum hari Sabtu ini pun kita sudah ada program-program. Dan untuk hari Sabtu ini saya dah tengok dia punya kita ada dia punya tema dia. Tema dia kita ikut sama seperti negara ikut antarabangsa. Tema sambutan tahun ini selaras dengan UN Women ialah Unite. Dia kata invest to prevent violence against women and girls. Ini pesanan ini bukan hanya untuk wanita. Ini untuk seluruh masyarakat. Kerana kita sama-sama kita invest untuk memastikan women ini dan girls ini terpelihara. Jadi kita mengajak seramai-ramai untuk hari Sabtu ini pakailah pakaian warna oranye. Kita promosi pakaian warna oranye. It's a nice color dan hari itulah kita nak mengajak kita nak warnakan Malaysia dengan warna oranye. Jadi itu tanda solidariti kita untuk menghentikan keganasan terhadap wanita. Okey, baik Datuk Seri, di akhir perbualan kita sekejap je rasa segmen kita ni. Mungkin ada sedikit nasihat daripada pihak Datuk Seri sendiri kepada mungkin mangsa keganasan di luar sana dan juga masyarakat khususnya untuk kita sama-sama kata orang dapat kesedaran ini. Sebenarnya kita mahu kalau ada berlaku perkara seperti ini, wanita harus melaporkan. Kita ada SOP yang kita belum lagi lancarkan, tetapi kita ada SOP. Tetapi sebelum SOP itu keluar memang kita boleh melaporkan juga. Kalau untuk kami lah, untuk kementerian kami kita ada talian kasih di talian 15999, boleh ditelefon kita punya orang dan boleh akan mereka connect dengan kaunselor. Boleh juga WhatsApp. WhatsApp ada 019-261-599. Tapi pihak polis pun ada dan pihak-pihak yang mereka boleh juga pergi ke pihak polis dan mendapatkan bantuan khidmat kaunseling dan juga di ketua masyarakat juga sekarang ini kita nak libatkan mereka untuk bersama-sama membantu mangsa itu. Mangsa dera itulah
untuk mereka membantu mereka, dan kalau mereka tak tahu apa nak buat lagi, kadang-kadang kalau ia berlaku kepada kita sendiri, kita tak tahu apa nak buat. Jadi ada orang di sana, sebab kita nak semua masyarakat kita jaga masyarakat kita, jaga kita untuk memastikan kalau berlaku sesuatu pada dia ni, biarlah kita sama membantu untuk melapor. Kalau dia tak dapat melapor, tapi ada juga orang takut kan, dia tak nak orang tahu pasal rumah tangga dia, dia boleh menelpon. Okey, baik Datuk, secara kita. ringkasnya, Datuk Seri, secara ringkasnya, sedikit pesanan kepada penonton-penonton di Wanita hari ini. Ya, kepada semua masyarakat kita, sama-sama kita berganding bahu, bersepadu menggunakan pakaian oranye. Tanda kita macam orang sebut pakaian untuk Palestin tu, tapi ini untuk wanita, menghentikan keganasan terhadap wanita. Janganlah kita hentilah keganasan terhadap wanita dan juga anak-anak perempuan, dan guna kain oranye itu adalah sebagai kita menunjukkan solidariti kita, menyokong bahawa kita harus menghentikan keganasan terhadap wanita. Okey, baik, sama-sama kita sokong kempen ini, jayakan kempen ini. Yang berhormat Datuk Seri Haja Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya bagi pihak kru ucapkan selamat. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri, dan semoga kempen ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Banyak yang kita nak ceritakan, tapi tak ada masa kan. Insya-Allah nanti kami akan kongsikan dari masa ke semasa, insya-Allah Datuk Seri. Promosikan. Insya-Allah. Baik, kami nak berhenti berehat seketika, anda jangan ke mana-mana.